Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma ba'. Alhamdulillah, kita rafa' kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripada Allah, kita dapat bersama pada malam ini. Kita dikurniakan kesempatan masa, kesihatan yang baik untuk sama-sama kita hadir ke majlis ta'lim. Mudah-mudahan majlis kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan saya cuba untuk membicarakan dua perkara, iaitu pertama sekali berkaitan dengan hadis Arba'in Nawawiyah, hadis 40 kita, iaitu hadis yang ke-11. Dan juga kebetulan pula hari ini Isra' Mi'raj. Jadi kita akan bahaskan sikit peristiwa berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Ada hadis yang berkaitan dengan Isra' Mi'raj, dan juga perkara-perkara yang tidak sahih yang disandarkan kepada Isra' dan Mi'raj. Muslimin dan muslimat Allah sekalian, siapa yang ada buku hadis 40 tu boleh cek hadis yang ke-11. Kalau tak bawa pun, hari ni handset canggih-canggih, dia boleh download daripada Play Store tu, hadis 40. Pergi hadis yang ke-11, iaitu tema hadis ni berkaitan dengan Nabi menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang meragukan dan memilih perkara yang meyakinkan. Dan hadis ini sangat berkaitan dengan hadis syubhat. Innal halala bayyinun wa inna harama bayyinun wa umur bainahuma mutasyabihat. Iaitu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan perkara yang di antara halal dan haram itu tengah-tengah itu adalah mutasyabihat, iaitu perkara-perkara yang syubhat. Jadi hadis ini ada kaitan dengan hadis 11 yang kita akan baca ni, iaitu an Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadis hasan sahih. Daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan sibtun, iaitu cucu Rasulullah. Perkataan sibtun tu bermaksud cucu. Akan tapi bila kita tengok dalam bahasa Arab ni ada dua, satu sibtun, satu lagi hafidun. Kalau perempuan sibtatun lah, kalau cucu perempuan satu lagi hafidatun. Jadi ada perbezaan antara sibtun dan hafidatun. Kalau sibtun ni, Al-Hasan ni cucu Nabi, dan juga Al-Husain pun cucu Nabi, iaitu cucu Nabi daripada anak Nabi nama aja Fatimah, yang berkahwin dengan Ali bin Abi Talib. Okay? Jadi Al-Hasan ni merupakan cucu Nabi daripada anak perempuannya Fatimah. Kalau cucu, kita ada cucu, anak kandung kita lelaki kan, anak kandung kita lelaki, dia kahwin dengan seorang perempuan, dapat cucu, yang tu kita panggil hafidun. Tu hafid. Kalau kita dapat cucu tu daripada anak perempuan kita, anak kandung perempuan kita, itu kita panggil sibtun. Itu perbezaannya. Jadi
Al-Hasan ni dia sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, iaitu bapa dia dan dia dua-duanya dirodai oleh Allah SWT. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya telah menghafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Okay? Utruk, tinggalkan apa yang kamu ragukan menuju kepada apa yang kamu tak ragu. Iaitu kamu tinggalkan benda-benda yang boleh menyebabkan kamu ragu, menuju kepada perkara yang kamu tidak ragu. Apa maksud tak ragu tu? Yakin. Tak ragu tu maksud yakin. Dan hadis ini ada riwayat lain, dia sambung hadis ni. Di dalam riwayat tu menyebutkan inna sidqa tama'ninatun wal kazib ribatun. Dalam riwayat tu dia panjang, jadi pendek kan. Ada satu riwayat lain, dia sambung hadis tu, iaitu yang saya sebut tadi, inna sidqa tama'ninatun wal kazib ribatun. Iaitu dia kata apa? Inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu, sidik kan, sidqa, kejujuran itu, tama'ninatun, menenangkan, dia menenangkan, wal kazib ribatun, dan pembohongan itu, pendustaan itu menyebabkan kita keraguan, ketidakyakinan. Okey, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fih, la raiba, iaitu al-Quran itu kitab yang tak ada la raiba, tidak ada keraguan tentang. Itu maksud keraguan, riba. Jadi hadis ini bukan saja diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Nasa'i. Imam Tirmizi ni saya ingat, dia salah seorang imam antara 6 imam yang karang kutubus sitah. Kutubus sitah kita panggil kutubus sitah. Kadang-kadang kita baca satu buku, dia panggil sunan sitah. Sunan sitah dan kutubus sitah, ada beza tu. Mana istilah yang lebih tepat antara sunan sitah dan juga kutubus sitah? Ini nota ni saya dapat daripada Dr. Uzaimi, hafizahullah. Kutubus sitah dan sunan sitah. Kalau kita kata sunan sitah ni maksudnya 6 kitab hadis utama tu. Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, bukan Sunan Abu Daud, Sunan Jami' Tirmizi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibn Majah. Ada 6 kitab hadis utama ni. 6 kitab hadis yang muktabar. Ada sebahagian ulama, yang ke-6 tu dia tak masukkan Sunan Ibn Majah, sebab kata je dalam Sunan Ibn Majah tu banyak hadis dhaif dan ada hadis palsu dalam tu. Jadi mereka menggantikannya dengan Muwatta' Imam Malik. Setengah ulama. Ada setengah ulama lain dia tak bubuh Ibn Majah, dia tak bubuh Muwatta' Imam Malik, dia kata yang ke-6 itu ialah Musnad ataupun Sunan Darimi. Jadi tu kita kena tahu, asas je ada 6 kitab hadis yang utama. 6 kitab ni kena hafal kat kepala ni. Bukan hafal isi tu susah lah kan. Yang kita tahu zaman ni ada seorang yang hafal semua tu. 6 kitab tu seorang yang hafal, iaitu Syekh Abdul Aziz Marzuq At-Tarifi. Boleh tengok kat YouTube, tokan nama tu nanti jumpa lah. Banyak video dalam YouTube. Dia hafal semua tu. Boleh dia kata Al-Hafiz. Tu betul-betul Al-Hafiz. Dia hafal semua 20,000 tu hadis tu. Jadi dalam tu istilah yang paling tepat bagi yang disebut oleh Dr. Razimi, dia kata istilah yang paling tepat ialah kutubus sitah. Sebab kalau kita kata sunan sitah, kitab sunan, salamullah, dalam hadis ni dia ada nama-nama kitab kan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia nama je kitab Al-Jami', kitab Jawami'. Satu kitab Jami' kan, kalau banyak kitab Jami' ni Jawami'. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Tirmizi, 3 kitab ni disebut kitab Jawami' ataupun kitab Jami'. Sebab apa? Kitab Jami' ni beza dengan sunan. Kita dengar sunan-sunan ni kan, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Darimi. Dia beza tu. Kalau kitab Jami' ni macam Sahih Bukhari, Muslim dan Tirmizi, dia himpun semua bab. Akidah ada, fiqh ada, akhlak ada, sirah ada, semua dalam tu. Tengok Bukhari, semua ada.
kitab iman ada, kitab akidah ada, kitab fiqh pasal solat ada, kitab peperangan Al-Maghazi ada, kitab adab pun dalam tu. Dalam Tirmizi pun sama. Akhirnya ada kitab Ilal, dia bicarakan tentang kecacatan hadis, macam mana kita nak kenal. Jadi semua benar, itu juga dengan Muslim, semua benar disebut. Tapi kalau disebut kitab sunan, kitab sunan ni hanya khas untuk kitab-kitab hadis tu yang membicarakan bab fiqh ya. Dia tak sebut bab akidah, dia tak sebut tentang sejarah, sirah sebagainya, tak sebut. Dia hanya sebut fiqh ya. Itu sebab kalau buka Sunan Abu Daud semua, dia akan mulakan Kitabut Taharah. Dia mula kitab bersuci. Kalau buka buah kitab Bukhari, dia mula kitab Badil Wahyi, kitab permulaan wahyu. Kemudian Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, kitab ilmu, kitab iman. Dia mula dengan tu. Tapi kalau kitab sunan, dia akan mula dengan bicara bab fiqh. Bab fiqh ni apa? Hukum hakam, ibadah kita buat, taharah, solat, puasa, haji, semua tu fiqh. Kitabul libas, pakaian, kitabul atimah, itu semua fiqh. Kitabul nikah, itu fiqh. Jadi yang sunan-sunan ni dia bicara bab fiqh, dia tak bicara bab lain. Itu beza je. Cuma para ulama je beza tentang Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Dia ada dua nama tu, sama ada Jami' Tirmizi ke Sunan Tirmizi. Yang paling tepat ialah Jami' Tirmizi. Kita kata Jami' Tirmizi, bukan Sunan Tirmizi. Sebab dalam kitab Tirmizi dia tak sebut tentang fiqh je, dia sebut banyak bab. Dia sentuh banyak bab selain daripada fiqh. Ini Jami' Tirmizi. Saja saya apa ni supaya kita tahu sedikit tentang asas kitab-kitab hadis yang muktabar ni. Dan juga kalau tengok dalam kisah Imam Tirmizi, kalau Imam Bukhari masa kecil je buta, hasil daripada doa umat je mustajab, akhirnya dapat melihat. Imam Tirmizi pula, Imam Tirmizi ni anak murid kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim guru kepada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi bila dah selesai buat Jami' Tirmizi tu, dia bentangkan kat siapa? Macam orang buat PhD, orang buat master kan, dia dah habis buat kajian tu, dia bentang kat bersyarah aja, viva orang kata. Masa Imam Tirmizi, siapa yang viva aja? Imam Bukhari viva aja. Tu sebab ada orang kata Imam Tirmizi ni dalam kitab tu pun banyak hadis tu pun hadis-hadis yang lemah. Memang betul. Dia sengaja letak, bukan dia tak tahu hadis tu lemah. Dia tahu. Sebab kalau kita buka Sunan Tirmizi, dia siap tulis dah, hadis ini sahih, hadis ni hasan, hadis ni hasan sahih, hadis ni hasan, hadis ni gharib, dia kata. Dia dah siap bagi hukum. Senang kita. Siapa penyelia je, siapa musyrif je? Imam Bukhari. Yang main Sunan Ibn Majah, walaupun ada palsu dalam tu, siapa aja punya penyelia? Abu Zur'ah Al-Razi, Imam Musa tentang jarah ta'dil. Yang main. Setiap penulis tu dia ada penyelia pun hebat. Kan? Jadi Imam Tirmizi, kalau Imam Bukhari je buta masa kecil, Imam Tirmizi ni je buta masa akhir ayat je. Dia dah habis siap Jami' Tirmizi tu, dia ni seorang hati yang lembut, seorang yang zuhud, rajin ibadah. Imam Tirmizi, dia ibadah tu dia menangis, tiap-tiap kali dia ibadah tu, dia solat dia menangis. Dan disebabkan dia tu kuat menangis dalam solat, dia kuat menangis minta dengan Allah SWT, doa, munajat dengan Allah, akhirnya disebabkan menangis dia tu dia buta. Dan kita pun tahu banyak orang buta. Syekh Abdullah bin Baz kan, dia pun buta. Mufti Saudi tu, kitab berapa banyak. Cuba tuan tengok siapa yang taklik Fathul Bari, tengok cetakan Darul Hadis, siapa yang taklik? Bin Baz. Tapi yang ada orang kata Bin Baz ni kafir, ada yang kata Bin Baz ni sesat, padahal dia guna Fathul Bari tu, tak sedar tu. Kan? Minta maaf. Jadi hadis ni juga diriwayatkan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Bila Imam Tirmizi kata hadis ni hasan sahih, maksudnya dia ada dua benda. Sama ada ulama kata bila Imam Tirmizi cakap hasan sahih,
Maksudnya dalam hadis tu mungkin ada dua sanad. Satu sanad yang hasan, yang taraf je hasan, satu sanad hasan, taraf je sahih. Dan ada ulama kata dia ada dua hukum hadis ni. Semua hadis ni hukumnya sahih, dan ada ulama, satu lagi sebagai ulama kata hadis ni hasan. Jadi dia sebut hasan sahih. Ini ulama yang sebut. Tirmizi tak tahu orang pun. Dia keluarkan hasan sahih. Dan Imam Tirmizi lah yang mula buat hadis hasan. Dia mula yang kategorikan hadis hasan ni. Sebelum tu tak ada. Juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Darimi dalam sunannya, Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, kemudian Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, Imam Baihaqi, Imam Ibn Khuzaimah. Yang Khuzaimah ni Imam Ibn Khuzaimah guru kepada Imam Ibn Hibban, ya. Imam Abu Ya'la dalam Musnad Abu Ya'la, Imam Tabarani dalam Mu'jam, dan selainnya. Dan Syekh Syu'aib Arnaud, Syekh Arnaud ni masih hidup lagi sekarang ni, ulama Jordan. Dan dia kata dalam tahqiq dia terhadap Musnad Imam Ahmad, dia kata hadis ni sanadnya sahih. Kalau tuan-tuan bila dengar ni antara ilmu saya dapat daripada Dr. Asmandi, dia sebut kalau kita sebut sanad sahih dengan hadis sahih, dua perkara yang beza. Boleh jadi kadang-kadang sanad sahih tapi hadis tu tak sahih. Hadis tu tak sahih. Boleh jadi. Boleh jadi hadis tu sanad je hasan tapi hukumnya tak sahih juga, tak hasan juga. Sebab ada orang dia buat hadis palsu ni macam-macam. Dia ambil sanad yang sahih tu kan, sanad sahih tu dia ambil, dia tu dia reka matan yang palsu, cakap Nabi yang palsu, dia sambung dengan sanad tu. Faham tak? Jadi ulama-ulama hadis yang terror ni dia boleh check sanadnya sahih tapi matan palsu. Tapi hadis yang macam ni yang bahaya kan. Hadis macam ni yang bahaya. Sebab kita tak tahu, kita tengok sanad sahih. Itu sebab para ulama hadis dia tak hukum hadis sahih tu berdasarkan sanad saja. Dia hukum dengan sanad dan matan. Mesti hukum dua-dua. Tak boleh sanad saja. Belum tentu. So hadis palsu pun ada sanad. Kan hari ni orang sibuk kalau cari cikgu, guru nak belajar agama ni, kalau cari guru yang ada sanad kata. Kita kata hanya sanad ni hadis palsu pun ada sanad kata. Jangan main. Dan daripada hadis ini dibina satu kaedah fiqh, iaitu al-yaqin la yazulu bil bisyak. Dan juga ada disebut dalam Imam Suyuti dalam Asybah wa Nadhair, disebut al-yaqin la yazalu bisyak, iaitu keyakinan tidak boleh dikalahkan dengan keraguan. Tak boleh dikalahkan dengan keraguan. Ini kaedah ini terpakai masa bila? Terutamalah kita bagi contoh, iaitu satu hadis daripada Imam Muslim dan Baihaqi. Dia kata, "Idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan." Iaitu apabila seseorang daripada kalian mendapati, merasakan sesuatu daripada perutnya dan merasakan dia gelisah dengan benda tu, kan, perut itu berkecamuk dalam ni, itu dia gelisah. Macam kita tengah semayang kan, kita tengah solat, rasa perut semacam gelisah kan, tak tenang semayang tu, dan dia pun rasa syak. Apakah keluar sesuatu daripadanya ataupun tidak? Jadi Nabi bagi satu jalan penyelesaian yang mudah untuk kita, iaitu maka jangan dia keluar. Maksud bila dia syak tu jangan keluar masjid tu. Dia syak dia tu keluar, jangan. Dia tu keluar solat, jangan. Dalam saf ni tu batalkan solat, keluar, jangan. Kecuali dia pastikan dua benda, iaitu fala yakhrijanna minal masjid hatta yasma'a sautan, iaitu mesti dia dengar tak suara. Contoh kontut lah kita kata, kan, buang angin, dia dengar tak bunyi kontut tu, hal yasma'u sautan, dia dengar tak bunyi, ataupun au yajida rihan, ataupun dia bau, dia dapati ada bau. Pertama dia dengar tak dengar, tapi ada bau.
Kan ada kontut dia tak bunyi tapi dia slow je. Tu bau kuat biasa tu. Itu bila dah bau tu, dia keluar lah. Sebab tu solat dia batal. Ataupun dia tak bau tapi dia dongah. Ada juga kadang kontut dia bunyi tapi tak bau. Itu pun sama juga. Tapi kalau dua-dua ni kita syak tapi kita tak ada bukti dua ni, teruskan solat. Jangan batalkan solat, teruskan. Sebab apa? Berdasarkan kaedah tadi, keyakinan tidak boleh dikalahkan dengan syak. Muslimin dan muslimat untuk Allah sekalian. Okay. Dan hadis ini tadi disebut tentang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, iaitu cucu Rasulullah. Dan Nabi menyebutkan wa raihanatihi, sahabat menyebutkan wa raihanatihi, dia ni ialah raihanah. Raihanah ni satu apa ni, orang kata minyak wangi, bau satu haruman, raihanatuhu. Dan disebutkan Al-Hasan ni salah satu raihan Nabi. Al-Hasan ni raihan Nabi, iaitu raihanah ni disebut oleh Syekh Utsaimin. Dia kata raihanah adalah satu bunga yang harum baunya. Dan kenapa dia kata disebut macam tu? Sebab Al-Hasan ni, para sahabat banyak meriwayatkan, antaranya Anas bin Malik. Dia kata apa? Al-Hasan ni, aku tengok Al-Hasan ni dia mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka itu mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar pun pernah kata, aku tengoklah Abu Bakar kata, dia tengok cakap kat Ali, aku tengoklah Ali, Al-Hasan ni muka dia lebih kepada mirip Rasulullah berbanding muka kau, kata. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dan Al-Hasan ni kita tahu dia mati sebab dan dia ni disebut sebagai Said, pemimpin. Sebab apa? Lepas Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, kan akhir zaman Osman dan masuk zaman Ali, masa tu berkecamuk negara Islam. Berkecamuk orang Islam. Pemberontak daripada Mesir datang ke tempat pemerintahan Osman. Dia memberontak kepada Osman. Datang rumah Osman, kopong rumah Osman masa tu. Akhirnya sebab apa? Sebab dia nak suruh Osman letak jawatan. Letak jawatan khalifah. Tapi Osman dah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ke Osman, masa tu satu hari nanti kau akan disuruh untuk letak jawatan. Kau jangan letak. Jadi Osman tak letak jawatannya. Pemberontak kopong rumah je. Akhirnya pemberontak dah tahan dah. Dia masuk rumah Osman, dia bunuh Osman. Bunuh Osman, dia bunuh pembantu je. Dia potong jari isteri Osman, Nailah Al-Farafisah. Dia potong jari. Start dari situ terjadilah satu fitnah besar dalam dunia Islam. Satu benda yang tak pernah berlaku. Abu Bakar mati sebab sakit, Umar mati pun sebab kena bunuh. Tapi masa tu dah tahu dah siapa bunuh. Tahu dah kan, Abu Lu'lu'ah yang bunuh je, seorang Majusi yang bunuh je. Jadi perkara tu settle dah, tahu dah siapa bunuh kan. Tapi yang dalam kes Osman ni tak tahu siapa yang bunuh, sebab dia masuk ramai. Dia masuk rumah Osman dengan ramai. Dan pada zaman Ali, bila Ali ambil pemerintahan tu, para sahabat bangkit. Antara yang Aisyah, Muawiyah bangkit, Talha bin Zubair bin Awam, Talha bin Abdillah, dia bangkit. Persoalkan, wahai Ali, kau sekarang ni dia khalifah, carilah siapa pembunuh Osman. Mereka dosak Ali cari pembunuh Osman. Kemudian Ali pun kata aja, Ali kata, kau tengok depan aku ni berapa ramai tentera. Sebab zaman tu tak macam zaman kita. Zaman kita ni setiap tentera ada nombor kan, ada pakaian khas je. Masa zaman tu Ali ada tentera je. Pemberontak pun datang dengan tenteranya yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, pengasas kepada ajaran Syiah. Dia yang buat putar balik isu tu. Dia buat surat palsu atas nama Osman supaya orang merontak pada Osman. Zaman tu Mesir dengan Madinah, Mesir dengan Baghdad semua jauh kan. Kalau sekarang ni SMS je. Macam kalau zaman Osman tu dah ada handset macam kita kan.
Yang sahabat yang dekat Madinah pun ada yang set je, beritahu je kan. Ataupun yang dekat Mesir, beritahu je dekat Mekah tu, dekat Madinah tu. Ada orang nak datang merontak, dia boleh siap-siap sedia kan. Zaman tu tak ada. Jadi tentera pun tak ada nombor je. Jadi tentera pemberontak dia dah gabung dengan tentera Ali. Jadi Ali pun cakap kepada sahabat-sahabat yang minta Ali buat hukum kisos kepada pembunuh Osman. Dia pun cakap, kau tengok ni depan aku ni, tentera aku dengan tentera pemberontak dah bergabung. Bila aku tanya siapa yang bunuh Osman, ramai yang angkat tangan. Dia kelirukan Ali kan. Jadi macam mana aku nak buat hukuman kisah ke tu? Nak bunuh pembunuh Osman, tak tahu. Masa tu meragukan. Jadi tak boleh buat hukum Allah masa tu. Tak boleh ayat tu hukum. Jadi para sahabat sebagainya faham lah. Lepas tu mereka tak minta tapi lepas tu berlakulah perang di antara Aisyah dengan Ali, dan juga berlakulah perang Muawiyah dengan Ali. Sebab apa? Nak atas dasar supaya mendesak Ali mencari pembunuh Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia berlaku. Dah habis tu, Ali ambil alih. Kemudian Ali ambil alih sebagai pemerintah, sebagai khalifah. Dah habis zaman Ali, siapa naik? Al-Hasan bin Ali naik jadi khalifah. Wajib ya? Jadi Al-Hasan ni dia tengok, itu sebab dia dipanggil Said, pemimpin. Sebab ada satu hadis, ya, riwayat Imam Bukhari, dia kata apa? Idnabni hadza sayyidun. Nabi sendiri yang cakap, sesungguhnya anak aku ini, cucu aku ini sayyidun, pemimpin, tuan. Wa la'anallahu an yusliha bihi baina fi'ataini azibantaini minal muslimin. Dan melalui je lah Allah akan mendamaikan dua puak kaum muslimin, dua kelompok besar kaum muslimin yang berperang. Siapa kelompok besar kaum muslimin yang berperang masa tu? Sayyidina Ali dengan tentera je, dan Muawiyah dengan tentera je. Dua kelompok besar berperang. Masa tu Ali dah kena bunuh dah. Abdul Rahman bin Mujam bunuh je. Al-Hasan naik. Jadi Al-Hasan nak selesaikan, tak nak lagi pertumpahan darah berlaku. Jadi Al-Hasan letak jawatan dan serahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Memang berlaku apa yang Nabi sebut tu berlaku. Itu sebab Al-Hasan bin Ali disebut sebagai Sayyid, pemimpin, pemimpin besar bagi kaum muslimin. Sebab dia mendamaikan dua pihak yang berperang. Dua pihak yang berperang. Jadi muslimin-muslimat, hadisnya pendek dan perbahasannya tak banyak. Dan akhirnya apa disebut oleh Syekh Abu Ala Muhammad bin Rahman bin Rahim Al-Mubarakfuri radhiyallahu rahimahullah, dia kata tentang hadisnya, dia kata apa? Tinggalkanlah apa saja yang kau ragu, baik berupa perbuatan dan perkataan, bahawa hal itu dilarang atau tidak, sunnah atau bid'ah, lalu luruskanlah kepada satu yang tidak kau ragu di antara keduanya. Hari ni kita banyak ragu kan, kadang amalan ni sunnah ke bid'ah,